Ya, seperti mana yang dijanjikan, pada hari ini kami membawa figura yang cukup boleh dikatakan sebagai popular lah. Banyak pandemik COVID-19. Setiap hari kita menunggu kehadiran beliau di Kaca TV dan juga di saluran Facebook live Kementerian Pertahanan. Kita bersama dengan siapa, Ana? Ya, kita bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Pertahanan. Assalamualaikum, Datuk. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat Okay, Datuk, pagi. kita mengucapkan tahniah semalam merupakan Hari Tentera Darat ke-88 semalam. Okey, Datuk Seri, tanpa buangkan masa, sebagai Menteri Pertahanan Malaysia sendiri, bagaimana Datuk Seri melihat pencapaian keseluruhan Kementerian Pertahanan dan juga ATM dalam menjaga kedaulatan negara, dalam khususnya dalam COVID-19? COVID-19 memang sejak daripada daripada awal lagi, setelah MCO PKP, Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan, maka tentera terlibat, angkatan tentera terlibat, iaitu yang pertamanya membantu pihak polis dari segi kawalan dan juga pemantauan SOP di dalam negara. Sebab itu di Sekatan Jalan Raya, walaupun sebelum ini tidak pernah kita lihat anggota tentera berada di setiap Sekatan Jalan Raya, tapi dengan PKP ini, dengan kerjasama dengan pihak polis, maka kita membantu pihak polis dalam kawalan pergerakan melalui Sekatan Jalan Raya. Begitu juga dengan kawalan-kawalan juga dan pengawasan di segi pemantauan di bawah Task Force Operasi Pemantauan yang diketuai oleh PDRM. Tentera terlibat sama. Itu untuk mengawal dari segi pergerakan di dalam negara. Tetapi untuk menjaga kawalan sempadan ini penting. Sebab kalau kita lihat kes bermula di Tawau, bermulanya COVID positif yang terus meningkat selepas itu, apabila parti yang ditahan berada di dalam pusat tahanan mereka yang menyebabkan berlaku penyebaran virus COVID-19. Jadi sempadan ini perlu diperketatkan. Bukan saja untuk mengawal COVID-19, COVID-19 dari segi dibawa oleh pendatang tanpa izin ini, tetapi juga dari segi jenayah rentas sempadan yang lain. Jadi Ops Benteng kita perkenalkan melalui di bawah National Task Force. National Task Force diketuai oleh PDRM, oleh Angkatan Tentera Malaysia, oleh ATM, dibantu oleh 11 agensi lain termasuk PDRM. Jadi kawalan sempadan kita fokuskan supaya menyekat kemasukan parti dan jenayah rentas sempadan yang lain. Seperti kata Yang Amat Perdana Menteri dalam ucapan semalam, 12,000 lebih parti misalnya telah pun kita tangkap, dan lain-lain lah, bot rampasan dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang kita laksanakan di bawah COVID-19 untuk menyekat kemasukan warga asing ke negara kita secara haram, secara melalui lorong-lorong tikus ni. Dan kita juga membantu Kementerian Kesihatan. Walaupun strategi kesihatan oleh Kementerian Kesihatan, tetapi kita juga, tentera juga membantu. Apabila timbul situasi katil tidak mencukupi di Sabah, kerana kita tengok selepas PRN negeri Sabah, kes meningkat secara mendadak di seluruh negeri Sabah. Dan kita membantu, kerana katil tidak cukup, kita membuka hospital medan ataupun field hospital. Di Tawau misalnya 300 katil kita sediakan untuk hospital medan ini. Di hospital medan bukan hospital biasa, hospital yang kita buat cara kemah dan sebagainya, ataupun bangunan-bangunan sendirian. Hospital medan kita buka 2 di Tawau dan juga di Kota Kinabalu. Dan juga dari segi pengangkutan kita sediakan, TUDM menyediakan pengangkutan. Apabila terlalu banyak kes berlaku di Sabah, lab tidak mencukupi untuk swab test. Swab test banyak, saringan banyak, tetapi lab tak mencukupi untuk proses. Jadi untuk menyelesaikan ini kita bawa ke Kuala Lumpur. TUDM digunakan untuk mengangkut sampel-sampel swab test tadi ke Kuala Lumpur. Dan untuk menghantar dan membawa balik petugas-petugas kesihatan dan sebagainya, kita juga membantu. Dan itu dulu. Sekarang ni apabila vaksin tiba, ATM juga terlibat di dalam penghantaran, penjagaan, pengawasan di tempat simpanan dan sebagainya, masih lagi ATM. Jadi ATM terlibat secara langsung
secara langsung dan tidak langsung di dalam memastikan COVID-19 ini dapat dikawal dengan sepenuhnya. Dan juga salah satu faktor yang paling penting dalam elemen pertahanan ini adalah kesiapsiagaan aset. Sehingga ke hari ini, apakah status quo aset-aset kita mungkin ada yang baru dibeli ataupun bagaimana? Datuk Seri, silakan. Salah satu yang penting dalam ketenteraan ini adalah aset ketenteraan. Aset ketenteraan. Jadi memang kita memberikan fokus kepada menambahkan aset ketenteraan ini. Jadi untuk tahun 2020 kita mempunyai bajet dan kita membeli berbagai-bagai aset ketenteraan kita, sama ada di udara, sama ada di darat, laut dan udara. Jadi kita beli. Sebagai contoh, kalau saya tak boleh detail sangatlah dari segi keupayaan kita tu, sebab ini melibatkan security. Tetapi kita membeli meriam besar, sebagai contoh helikopter, combat helikopter. Itu antara yang boleh saya sebutkan. Jadi kita memang kita fokuskan kepada aset-aset ketenteraan ini. And then seperti saya kata, yang kawalan sempadan ini sangat penting. Ya, kawalan sempadan. Sempadan kita mesti diperkukuhkan. Itu fokus kita. Fokus kita adalah saya memperkukuhkan kawalan sempadan. Kita tidak berperang dengan mana-mana negara. Tetapi kekuatan kita di sempadan adalah perlu dipertahankan. Sebab itu kita peralatan baru tadi, aset tu, kita membeli peralatan untuk mengawal kawasan sempadan. Kita sebagai contoh, kalau di Sabah, pantai timur Sabah, pantainya panjang. Jadi kita nak letakkan anggota kita di sepanjang pantai adalah tidak menasabah. Jadi kita menggunakan drone misalnya. Jadi ini teknologi moden yang kita gunakan. Kita perkukuhkan kawalan sempadan dengan menambahkan radar pertahanan di kawasan-kawasan sempadan dan sebagainya. Kita membina pos-pos tentera di kawasan sempadan. Sekarang ini kita ada 17 di kawasan Sabah dan Sarawak. Tahun ini dan ke hadapan kita akan bina 19 lagi. Dan termasuk 2 di utara Semenanjung, iaitu di Kedah. Kita bina juga pos kawalan sempadan supaya kita dapat menjaga sempadan negara kita dengan lebih berkesan. Jadi ini fokus-fokus yang kita beri untuk kesiapsiagaan kita, mesti kita pertingkatkan dari masa ke semasa. Ya. Sepanjang kita dalam tempoh PKP ini, kita dapat melihat ATM banyak membantu kerajaan dalam membendung wabak COVID-19 ini. Jadi bagaimana pandangan Datuk Seri sendiri tentang usaha ATM itu amat penting sekali dalam kerajaan membendung wabak ini? Ya, seperti saya sebutkan tadi, bantuan kita bukan setakat menjaga membantu pihak polis, tetapi seperti saya kata tadi, termasuk perkara-perkara lain. Seperti kesihatan pun kita jaga dengan Kementerian Kesihatan. Jadi perkara-perkara yang tidak melibatkan secara direct pun kita lakukan. Kalau tidak, kita berada di Barisan Hadapan. Kita sekarang ini dianggap sebagai salah satu agensi yang berada di Barisan Hadapan. Ya, Barisan Hadapan. Jadi segala yang berkaitan dengan COVID-19 kita terlibat. Ya, sama ada membantu ataupun kita sendiri mengetuai setiap tindakan yang dilakukan. Seperti mana Datuk Seri katakan tadi, pelaksanaan outbanting merupakan salah satu strategi untuk memperkemaskan lagi kawalan sempadan dalam masa yang sama untuk kita mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 daripada pendatang tanpa izin. Sehingga ke hari ini, bagaimana keberkesanannya, Datuk Seri? Saya kira berkesan. Kalau lihat pengumuman saya setiap petang, mesti akan ada kes yang melibatkan tangkapan parti, tangkapan tekong, tangkapan rampasan bot dan sebagainya. Dan bukan saja ianya melibatkan parti semata-mata, tetapi saya katakan melibatkan jenayah rentas padan juga. Seperti kita tahu, perdagangan manusia berlaku dengan border ni, dengan sempadan, human trafficking kan, drugs atau dadah juga berlaku, penyeludupan senjata juga berlaku. Jadi sebab itu kita kontrol sempadan ni, dan baru-baru selain daripada tangkapan parti yang saya sebutkan lebih daripada 12-13 ribu yang kita tangkap, kita juga berjaya baru-baru ni merampas dadah yang dibawa masuk melalui sempadan di Kelantan bernilai
jutaan ringgit yang kita buat. Keseluruhan rampasan, kalau tak silap saya, semua sekali, saya ada figure dia, semua sekali, bukan setakat rampasan kapal, bukan setakat rampasan dadah dan sebagainya. Keseluruhannya bernilai 306 juta ringgit. Banyak. Besar juga. Besar. Kalau kita lihat, misalnya kapal yang dirampas pun banyak. Kapal ataupun bot. 319 buah bot dan kapal dirampas. 1,465 kenderaan darat juga dirampas. Jadi saya nampak yang Ops Benteng ni sangat berjaya lah. Sangat berjaya. Walaupun kita tahu bukan perfect, bukan semuanya. Because seperti kita tahu, sempadan kita sangat luas. Betul. Kita sempadan di utara pun sudah cukup luas, ya, nak daripada Perlis, Kedah sampai ke Kelantan. Dan dianya bukan seperti di tepi laut, yang mana kita letak drone ke atas, kita boleh nampak very clear semua yang berlaku di bawah. Tapi di kawasan sempadan di sebelah utara sana, hutan tebal. Ya, jadi kadang-kadang drone pun tidak membantu juga. Sebab itu kita kena ada teknologi moden yang lain. Ya. Dan selain memperkasakan aset ATM sendiri, dari aspek kebajikan anggotanya juga tidak kurang pentingnya. Bagaimana Datuk Seri memastikan kebajikan anggota itu terpelihara sendiri? Ya. Kebajikan anggota yang pentingnya adalah perumahan. Ya, perumahan adalah sangat penting. Setakat ini kita masih kekurangan lebih kurang 30,000 unit rumah untuk anggota kita. Dan inilah yang diberikan fokus kepada Kementerian Pertahanan kini untuk memastikan setiap anggota berada boleh bukan mempunyai rumah sendiri tapi berada di quarters yang selesa. Sekarang ni kita membantu mereka untuk mendapat menyewa rumah-rumah di luar. Seperti kita tahu, allowance perumahan bukan tinggi. Ianya tidak tinggi, ya. Kalau di Kuala Lumpur, allowance perumahan tu sebenarnya tidak mencukupi untuk mereka menyewa rumah. Jadi sebab itulah fokus kita supaya kita sediakan quarters di bawah rekat ataupun rumah keluarga Angkatan Tentera ni. Dan alhamdulillah untuk tahun 2021 kita mendapat 500 juta untuk pembinaan 1,000 unit rumah. Tetapi saya kata tadi kita ada lebih kurang 30,000. Kalau kita dapat 1,000 setahun, kita kena tunggu 30 tahun untuk menyelesaikan semua. Itu pun tak termasuk yang lama dah kena maintain pula, dia dah terlampau lama. Jadi sebab itu kita fokuskan kepada rekat ini. Dan antaranya kita perlu mengadakan kerjasama antara private dengan kerajaan, ya, sama ada melalui land swap ataupun PFI, berbagai-bagailah. Sekarang kita sedang mencuba satu di Bukit Jalil, iaitu kita buat sewa beli untuk rumah tersebut. Tapi ini masih peringkat perbincangan, dan kita juga membuat polisi baru, saya harap diluluskan oleh kerajaan, iaitu kita membeli bangunan ataupun perumahan yang sudah pun siap. Kalau kita lihat dulu banyak perumahan akhirnya projek sakit. Projek sakit. Jadi akhirnya rumah yang sepatutnya disiapkan dalam masa 4-5 tahun menjadi 10 tahun. Akhirnya delay, melewatkan semua. Jadi sekarang ni mana yang dah ada yang siap, kita beli. Dan immediate tentera kita boleh masuk. Jadi kita akan selesaikan perumahan tentera ini untuk kebajikan mereka. Begitu juga dengan projek sasar, satu anggota satu rumah. Anggota kita ni tidak seperti kaki tangan kerajaan yang lain, umur 60 tahun berhenti. Mereka maksimum mereka bekerja 21 tahun. Ya, 21 tahun. Kalau mereka mula bekerja umur 20 tahun, umur 41 mereka dah pencen. Kebanyakan mereka tidak mempunyai rumah sendiri. Untuk membeli selepas pencen rumah harga 500,000, 400,000 tidak ada kemampuan. Jadi kita menyediakan rumah untuk mereka miliki dengan harga yang rendah, 150,000 misalnya di Kuala Lumpur. Jadi projek ini dipanggil sasar satu anggota satu rumah.
kita sedang sekarang ni sedang membina 3,500 unit rumah di Sungai Besi, dan Kabinet juga telah meluluskan baru ni pada dasarnya dah lulus 7,000 lebih lagi untuk kita jual kepada anggota kita. Dan kita sedang berbincang dengan Afin Bank, iaitu bank di bawah LTAT, supaya memberikan kemudahan yang istimewa untuk anggota tentera yang sedang bekerja untuk membeli rumah, menyediakan mereka waktu pencen nanti. Begitu juga dengan veteran pun kita juga, dan juga kaki tangan awam di kementerian juga, saya percaya kita ada allocate untuk mereka. Selain pada tentera, anggota kita juga untuk anak-anak mereka dari segi pendidikan. Sebab itu kita memulakan satu camp, satu pusat tuition ni untuk membantu anak-anak mereka dari segi pelajaran, menaik taraf sekolah-sekolah di dalam camp tentera kita buat. Begitu juga dengan kota khas MRSM. Terima kasih kepada MRSM. MRSM Bera tempat saya. Waktu saya jadi Menteri Luar Bandar, saya dapatkan MRSM tersebut, dan di sebelah kamp tentera. Jadi kita beri 30% daripada kemasukan tu kota khusus untuk anak-anak anggota tentera seluruh negara. Begitu juga untuk masuk ke RMC. Kita beri kota sebanyak 20% untuk anak-anak anggota tentera. Dan anak anggota tentera yang berada di RMC nak masuk ke Universiti Pertahanan Malaysia, UPNM, 10% khusus untuk mereka. Jadi ini untuk membantu anak-anak anggota, sebab bagi kita pendidikan adalah perkara yang amat penting untuk mengubah nasib masa depan mereka. Jadi kebajikan anggota termasuk anak-anak mereka kita beri perhatian. Itu gambaran dari segi Kementerian Pertahanan itu sendiri. Saya rasa kalau Datuk Seri duduk di kaca TV, rasanya tak lengkap kalau kita tidak berbicara mengenai pengurusan COVID-19. Setiap hari Datuk Seri appear di TV untuk mengumumkan apa SOP dan juga pematuhan SOP. Mungkin kalau bercerita dari segi SOP, sehingga sekarang setahun Datuk Seri menguruskan COVID-19, pematuhan SOP itu bagaimana di Malaysia? Saya sebenarnya berpuas hati, ya. Walaupun ada tangkapan 500, 600, tapi 500, 600 ni sebenarnya walaupun nampak banyak, tapi jika dibanding dengan jumlah rakyat Malaysia 32 juta, jumlahnya 32-35 juta, jadi jumlahnya tidak besar, ya. Tetapi saya mau kurangkan lagi, ya. Mengikut kajian daripada UiTM. Ya, mereka membuat kajian dari segi pematuhan. Pematuhan kepada SOP, pelitup muka sebagai contoh. Lebih daripada 95% rakyat Malaysia patuh kepada memakai pelitup muka. Penjarakan sosial walaupun kita nampak agak sukar, tapi lebih daripada 90% patuh kepada penjarakan sosial. Jadi dari segi pematuhan tu saya nampak ianya sudah menjadi satu budaya. Kalau kita pergi ke mana-mana pun, kalau kita tak ada pakai mask, pakai pelitup muka, kita rasa macam bersalah. Dan orang mungkin pandang kita lain macam je, kenapa you tak pakai mask. Jadi ini akhirnya akan menjadi satu budaya baru. Jadi pematuhan ni, walaupun saya harap kita lebih ramai yang patuh lagi, kerana masih ada tangkapan, tapi secara keseluruhannya memang pematuhan rakyat kita adalah tinggi. Ya. Banyak SOP baru yang telah dibuat ataupun mengikut keadaan semasa. Tetapi setiap kali SOP baru dikeluarkan, ada saja ketidakpuasan netizen-netizen di Malaysia ni. Pandangan Datuk Seri sendiri. Ya, memanglah. Yang jadi budak jahat saya lah. Yang menjadi cercaan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita mempunyai proses, ya, untuk setiap SOP dan setiap keputusan, sama ada membuka atau menutup sektor tertentu. Yang pertamanya, kementerian yang berkaitan, katakan Kementerian Belia dan Sukan, contoh, ya. Kementerian Belia dan Sukan akan membuat cadangan apa yang nak dibuka dan apa SOP-nya disediakan oleh kementerian tersebut. Jadi kementerian cadangan itu akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa teknikal. Jawatankuasa teknikal melibatkan pegawai, mewakili kementerian ini biasanya KSU atau ketua pengarah yang berkaitan lah. Kalau Kementerian Belia dan Sukan, KSU dia selalu KSU ke pengarah MSN. Tak kira lah. Mereka akan membentangkan dan kita akan bincang.
Kementerian Kesihatan akan ada. Kementerian Kesihatan lah yang akan memberikan yes or no. Sebab ini melibatkan kesihatan. Dan sumber dari segi kuasa adalah Kementerian Kesihatan kerana Akta 342 di bawah Kementerian Kesihatan. Jadi pandangan Kementerian Kesihatan. Kalau Kementerian Kesihatan kata dibolehkan, maka kita setujulah. Kalau Kementerian Kesihatan kata no. Jadi tak boleh untuk buka sesuatu tu. Bila setuju buka, dan kita come out. Mereka juga ada cadangan SOP. Technical Committee dah lulus, baru bawa ke mesyuarat khas MKN. Sidang khas MKN yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita memesyuarat 3 kali seminggu. Kalau dulu setiap hari. Sekarang 3 kali seminggu, Isnin, Rabu dan Jumaat. Ya, kita mesyuarat. Dan yang ahlinya Yang Berhormat Menteri-Menteri, Menteri Kanan dan Menteri-Menteri. Ahlinya juga terdiri daripada Yang Amat Berhormat Menteri-Menteri Besar dan Yang Amat Berhormat Ketua-Ketua Menteri, dan juga pegawai tertinggi kerajaan juga terlibat. Ketua agensi, Ketua Polis Negara, Panglima Angkatan Tentera dan lain-lain terlibat sama dalam mesyuarat tersebut. Itu last. Jadi yang dibawa oleh Technical Committee tadi dibincangkan di situ. Kalau diluluskan, barulah saya yang menjadi juru cakap kerajaan akan mengumumkan. Jadi tapi bila saya umum, orang kata ini dia lah dia buat apa nama SOP yang tak betul ni. Kalau dia rasa tak betul. Tapi it's quite normal bagi kita. Ada yang suka, ada yang tak suka. Katakan saya buka gunting rambut. Orang ramai yang sokong. Oh, kita ni rambut dah panjang dah bla bla macam-macam, kita suka. Tapi ada juga orang yang kata gunting rambut ni bahaya. Membahaya. Jadi dia marah. Ada yang marah, ada yang suka. Setiap kali saya umum, kita boleh tengok. Yang suka, terima kasih. WhatsApp saya pun, terima kasih Datuk, terima kasih. Itu hari kita buka restoran, dah boleh makan di restoran. Daripada 2 jadi akhirnya tidak ada lagi, bukan 2 lagi. Jadi pengusaha restoran happy. Yang bawa anak nak pergi makan dekat restoran pun happy. Tapi yang takut COVID ni marah. Kenapa buka, kenapa macam ni, macam-macam. Jadi kita buat apa yang kerajaan buat apa yang fikir baik untuk menjaga keselamatan rakyat dan juga dalam masa yang sama untuk menjaga penghidupan rakyat. Ya, jadi akhirnya kita buat apa yang kita fikir baik untuk rakyat, dan komen tu adalah terbuka. Rakyat boleh suka, rakyat ada yang suka akan katakan suka, ada yang tak suka akan marah. Jadi sekuat nama. Ramai yang menunggu pengumuman petang ni. Apakah gambaran teasernya Datuk? 2 Mac ni orang tunggu. 4 Mac ni macam mana selepas ini? 4 Mac jadi 4 Mac berakhir. 5 Mac tu bagaimana? Pukul 5 petang ni 5 petang dah tak lama lagi dah. Saya ingat kita boleh tunggulah. Okey. Tiada apa penggambaran, kena tunggu. Apapun tahniah, setahun di bawah pemerintahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memegang portfolio yang cukup penting, Menteri Kanan Pertahanan, dan juga salah seorang figura yang cukup penting dalam pengurusan COVID-19. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kanan Pertahanan, memberi gambaran kepada kita kedaulatan terpelihara rakyat sejahtera dan juga bagaimanakah proses SOP dilaksanakan dan juga digubal. Bukan sahaja untuk memastikan kesihatan awam terjaga, dan juga untuk memastikan perkembangan ekonomi berada pada tapaknya dan juga laluannya supaya kita tidak kolaps sebagai sebuah negara. Ya, betul. Baik, terima kasih sekali lagi Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Pertahanan, kerana sudi bersama kami pagi ini.